Assalamualaikum, hai korang, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Sebelum korang teruskan menonton video ni, aku harap korang sudilah untuk tekan tombol subscribe, like, komen dan juga share video ni untuk korang bantu aku kembangkan lagi channel aku. Dan aku tahu channel aku ni banyak sangat kekurangan dia, aku akan cuba perbaiki dari masa ke semasa. So aku dahulukan dengan ucapan terima kasih korang. Video kali ini aku nak kongsi dengan korang salah satu kes pembunuhan yang pernah menggemparkan negara Amerika Syarikat pada abad ke-19 yang dikenali sebagai kes Lizzie Borden. Lizzie Borden ni bukanlah pangsa dalam kes pembunuhan tersebut, melainkan dia merupakan suspek utama dalam kes pembunuhan yang melibatkan bapa kandung dia sendiri iaitu Andrew Borden dan juga ibu tiri dia yang bernama Abby Borden. Kes pembunuhan ni berlaku pada 4 Ogos 1892 di Fall River, Massachusetts, Amerika Syarikat. Siapa je yang terlibat? Jom aku kongsikan. Untuk memudahkan korang faham, aku akan perkenalkan penghuni rumah terbabit dan siapa pula individu yang ada di dalam rumah terbabit semasa kes pembunuhan itu terjadi. Yang pertama adalah Andrew Borden, bapa kandung kepada Lizzie Borden dan juga Emma Borden. Kedua adalah Abby Borden, ibu tiri kepada mereka berdua. Yang ketiga adalah Emma Borden, anak pertama kepada Andrew Borden yang berumur 41 tahun dan pada ketika kejadian dia tidak ada di rumah terbabit kerana dia pergi ke rumah rakannya dan bermalam untuk beberapa hari. Penghuni yang keempat adalah Lizzie Borden, berumur 32 tahun, merupakan anak kedua kepada Andrew Borden. Yang kelima adalah Bridget Sullivan ataupun Maggie, orang gaji kepada mereka. Yang keenam adalah John Morse, bapa saudara kepada Lizzie Borden dan juga Emma Borden dari sebelah ibu kandung yang kebetulan datang untuk menziarah mereka dan menginap untuk beberapa hari. Untuk kronologi pembunuhan, aku akan kongsikan dengan korang garis masa aktiviti yang berlaku dalam rumah tersebut pada hari kejadian, iaitu pada 4 Ogos 1892 pada pukul 7 pagi. Andrew, Abby dan juga John Morse duduk bersama untuk bersarapan. Pada pukul 8.45 pagi, John Morse merupakan individu pertama yang meninggalkan kawasan rumah terbabit untuk melawat saudaranya yang sakit di tempat lain. Pada pukul 9.15 pagi, Andrew Borden pula keluar daripada rumah terbabit untuk urusan perniagaan. Pada pukul 9.30 pagi, Abby naik ke atas ke bilik tetamu untuk mengemaskan bilik tersebut, yang mana bilik itu menjadi tempat untuk John Morse menginap beberapa hari. Maggie pula diarahkan untuk mencuci tingkap. 10.45 pagi, Andrew balik semula ke rumah selepas selesai urusan perniagaan di luar, lalu baring di sofa ruang tamu untuk tidur sebentar. Manakala pada ketika itu, Maggie pergi ke bilik tidur yang terdapat di loteng rumah tersebut untuk berehat. Sekitar pukul 11.15 pagi lah kejadian pembunuhan ini mula disedari, di mana dari kesaksian Lizzie Borden, sesampai sahaja ayahnya di rumah, dia keluar daripada rumah tersebut melalui pintu belakang untuk ke gudang rumah mereka yang berada di luar rumah. Dan semasa dia mencari barang di dalam gudang, dia mendengar bunyi bising yang datang daripada dalam rumah. Dan selepas dia masuk, dia menemukan jasad ayahnya dengan kecederaan yang teruk pada bahagian kepala dan darah di mana-mana. Disebabkan dia panik dan ketakutan, dia menjerit memanggil nama Maggie. Dan apabila Maggie turun, dia mengarahkan Maggie pergi keluar untuk meminta pertolongan. Selepas itu, sekitar pukul 11.30 pagi, doktor dan polis sampai ke tempat kejadian dan memulakan siasatan mereka. Dan pada ketika itulah mereka menemukan jasad Abby Borden yang berada di lantai 2 bilik tetamu rumah terbabit. Pada ketika inilah, selepas melihat mayat Abby Borden, polis dan doktor dapat menemukan penemuan bukti yang ketara dalam kes pembunuhan ini, di mana darah Abby Borden sudah pun mula kering dan kehitaman melekat pada kapet yang berada dalam bilik tersebut. Sebaliknya, mayat Andrew Borden, darahnya masih lagi menitis. Ini menunjukkan Abby Borden sudah pun dibunuh 1 jam ataupun 2 jam sebelum tibanya giliran Andrew Borden. Dan ini juga menunjukkan ketika Andrew Borden ditemukan,
kejadian pembunuhan terhadap Andrew baru sahaja dilakukan. Dari jarak masa dua pembunuhan terbabit, polis dapat menilai bukanlah dilakukan oleh individu luar melainkan penghuni rumah itu sendiri. Ini kerana mustahil individu luar masuk ke dalam rumah yang masih ada penghuni dan membunuh salah seorang daripada mereka sembunyi semula tanpa disedari oleh sesiapa di dalam rumah terbabit. Dan rumah terbabit walaupun kelihatan besar, sebenarnya tak adalah banyak sangat ruang untuk si pelaku bersembunyi. Dari hasil bedah siasat, Abby Burden menerima 18 tetakan di bahagian kepala, manakala Andrew Burden menerima tetakan sebanyak 10 kali. Dari penyiasatan juga menunjukkan si pelaku sepertinya mempunyai benci dan dendam yang mendalam terhadap mangsa. Kerana sekiranya si pelaku hanya berniat untuk membunuh mangsa, hanya memerlukan 3 atau 4 tetakan sahaja untuk menghabiskan nyawa mangsa. Tetapi dari luka dan juga tetakan yang dilakukan menunjukkan si pelaku menetak mangsa bertubi-tubi, seperti melepaskan kebencian dan juga dendam terhadap mangsa. 3 suspek utama dalam kes pembunuhan ini. Yang pertama adalah Lizzie Burden sendiri, dan sehingga saat ini walaupun si pelaku tidak mendapat hukuman, tetapi tetap sahaja masyarakat menuduh Lizzie lah si pelaku dalam kes pembunuhan ngeri tersebut. Lizzie Burden dituduh kerana beberapa tahun sebelum kejadian pembunuhan ini, Lizzie dan juga Emma pernah bertengkar hebat dengan Andrew dan juga Abby kerana tak puas hati disebabkan bapa dia ni, Andrew Burden, membelikan sebuah kediaman untuk saudara Abby Burden. Sedangkan sebagai anak, Emma dan juga Lizzie tidak mendapatkan apa-apa duit. Kiranya si Andrew Burden ni memang berkira dengan anak-anak, tapi bila dengan Abby dan keluarga Abby, dia sanggup membelikan kediaman untuk keluarga si Abby ni. Memanglah menyirap kan si Lizzie dan juga Emma ni, sampaikan diorang tak panggil si Abby Burden ni ibu, melainkan sebagai madam. Yang kedua, salah seorang jiran keluarga Burden tampil dan menyatakan baru sahaja beberapa hari kes pembunuhan itu terjadi, dia melihat Lizzie membakar gaun kepunyaannya. Dan selepas saja statement ataupun kenyataan daripada jiran ni lah yang membuatkan masyarakat bertambah yakin Lizzie lah pembunuh dalam kejadian itu. Tetapi ianya disangkal oleh Lizzie, dan dari pengakuan si Emma pun menyatakan dia yang menyuruh si Lizzie untuk membakar gaun tersebut disebabkan adanya tumpahan cat. Kesaksian jiran itu juga disangkal kerana pada hari kejadian, Maggie melihat Lizzie memakai gaun berwarna biru, tetapi yang dibakar adalah gaun berwarna merah. Dan gaun yang dipakai pada hari kejadian sudah pun diserahkan kepada pihak polis. Dan untuk mengukuhkan lagi kenyataan itu, pada tempat kejadian, kawasan sekitar tempat pembunuhan dibanjiri dengan darah. Sepatutnya si pelaku pastinya ada percikan darah pada baju ataupun tubuh si pelaku. Tetapi tidak ada semasa mereka menemukan Lizzie pada hari kejadian. Dan kalau nak diikutkan, pastinya baju yang dipakai terkena darah kalau dia melakukan pembunuhan tu kan. Sebab korang bayangkanlah, masa zaman tu, pakaian yang dipakai oleh orang-orang kelas pertengahan ataupun bangsawan ni memerlukan bantuan daripada orang lain. Untuk tanggal dan buka tu perlukan masa. Dan mustahil Lizzie boleh lakukan semua tu dalam masa yang singkat. Kesaksian Lizzie Burden juga diragui kerana sebelum dia diwakili oleh peguam, penyataan dari si Lizzie ni berubah-ubah beberapa kali apabila ditanya di mana dia ketika pembunuhan itu dilakukan. Ada ketika dia mengatakan dia berada di dalam gudang, dan ada ketika dia mengatakan yang dia berada di dalam rumah. Dari situlah masyarakat lebih menuduh si Lizzie ni lah si pelaku dalam kejadian pembunuhan tu. Suspek kedua, John Morse, pakcik kepada si Lizzie dan juga Emma. Ini kerana ada yang mengatakan Lizzie dan juga John Morse ni bekerjasama untuk melakukan pembunuhan terbabit kerana Lizzie tahu tentang wasiat ayahnya yang tidak
menyatakan Lizzie dan juga Emma sebagai pewaris. Dan apabila ditanya bagaimana dia tahu nama dia tak ada dalam wasiat tu, Lizzie mengatakan John Morse ni yang cakap kat dia, dalam wasiat bapa engkau tak ada nama kau. So, benda tu jadi dicurigai lah, macam mana John Morse boleh tahu tentang wasiat sedangkan anak dia sendiri pun tak tahu tentang wasiat tu. Yang kedua, sebelum kejadian pembunuhan tu, Andrew membatalkan kerjasama antara dia dan juga John Morse untuk sebuah perniagaan peternakan. Dan John Morse juga merupakan tukang potong daging pada ketika itu. Dan mungkin disebabkan dendam, dia membunuh Andrew dan juga Abby Borden. Suspek yang ketiga adalah Bridget Sullivan ataupun Maggie, orang gaji rumah terbabit. Maggie disyaki bersubahat dengan Lizzie untuk melakukan pembunuhan terbabit kerana mereka melakukan hubungan terlarang. Dan Abby mengetahui tentang hubungan itu. Disebabkan dia tak nak Abby ni bagi tahu tentang hubungan tu kat bapak dia, dia orang pun bunuhlah Abby. Dan disebabkan dendam dengan bapak dia ni, alang-alang dah bunuh si Abby ni, dia pun bunuhlah sekali Andrew ni. Dan pengakuan Maggie yang mengatakan ia tidak mendengar apa-apa bunyi aneh pada hari kejadian juga dicurigai kerana mustahil untuk orang yang berada di bahagian loteng rumah yang memisahkan dia adalah jarak satu lantai, dia tak mendengar bunyi-bunyi aneh yang berlaku di ruang bawah, sedangkan hanya jarak satu lantai. Selepas pembicaraan, akhirnya Lizzie Borden terlepas dari segala hukuman kerana pendakwa raya gagal untuk menunjukkan bukti-bukti kukuh tentang penglibatan Lizzie Borden dalam kes pembunuhan ni. Contohnya cap jari, tapak kaki ataupun saksi mata yang menyatakan sememangnya Lizzie lah si pelaku dan pembunuhan tu. Dan akhirnya Lizzie Borden pun dilepaskan. Dan sampai sekarang pun kes pembunuhan tu masih lagi tak selesai. Akhir sekali aku nak kongsi dengan korang beberapa perkara yang menarik aku rasa yang berlaku semasa pembicaraan dan juga selepas pembicaraan. Yang pertama, Lizzie Borden sempat pengsan dalam pembicaraan disebabkan pendakwa raya kes kejadian mempamerkan semula tengkorak Andrew dan juga Abby Borden semata-mata nak tunjukkan kecederaan yang dialami oleh mangsa dan juga lakonan semula serangan. Yang kedua, selepas kes kejadian pembunuhan ni, harta Andrew jatuh kepada Emma dan juga Lizzie semula. Walaupun pada mulanya nama Lizzie dan juga Emma tak tercatat dalam wasiat si Andrew. Sebabkan Abby mati dulu, harta Andrew jatuh semula kepada Andrew. Dan bila Andrew mati, automatik harta terbabit jatuh kepada kedua-dua orang anak dia, iaitu Emma dan juga Lizzie. Dan disebabkan itu juga lah berlaku pertikaian daripada pihak keluarga Abby Borden. Yang patutlah itu anak dia kan, anak Andrew. Patutnya anak dia dapat lah, takkan kau pula yang dapat. Kan? Yang ketiga, kapak yang disyaki menjadi alat ketika pembunuhan terbabit dan dipamerkan di salah sebuah museum sehinggalah sekarang. Apabila dianalisa menggunakan teknologi moden, tidak ditemukan DNA manusia pada kapak tersebut. Dan mereka menemukan sehelai rambut. Apabila dianalisa, rambut tersebut adalah milik seekor lembu. Pada pemegang kapak yang telah patah, dianalisa juga tidak ditemukan apa-apa DNA ataupun darah manusia. Besar kemungkinan kapak yang dipamerkan tu bukanlah senjata sebenar yang digunakan untuk membunuh Abby dan juga Andrew Borden. Yang terakhir, rumah keluarga Borden masih ada sampailah sekarang dan dijadikan tempat untuk para pengunjung yang berani melawat tempat terbabit dan boleh ditempah untuk para pengunjung merasai sendiri kesuraman ataupun keseraman rumah tersebut. Dan tiada apa yang diubah, dekorasi, susunan perabot, semuanya masih sama seperti pada hari kejadian pembunuhan itu terjadi. Dan pengunjung juga boleh merasai sendiri sarapan yang dimakan oleh mangsa pada hari kejadian. Dia orang siap serve lagi benda tu. Rare tak rare? Berani tak berani? Dan pengunjung juga boleh melakukan aktiviti bermalam kat situ untuk merasai aktiviti paranormal yang berlaku kat dalam rumah tu. Kalau korang cari kat
internet ataupun YouTube, memang korang akan nampak ada je orang datang kat rumah tu, yang berani datang kat rumah tu, uji sendiri betul ke wujud entiti paranormal kat dalam rumah tu. Itu je lah video untuk kali ni. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye korang.